Okay, Assalamualaikum. Good morning. Good morning, my dear Anis. Suara saya dengar jelas tak? Morning, Miss. Suara saya dengar jelas tak? Jelas. Jelas Okay. So as usual, in case you sharing your device, please let me know awak PM saya or awak letak kat ruangan chat. So for today, kita nak proceed dengan new topik. Second topik yang akan keluar untuk exam nanti. Second topik. Salah, topik ketiga. Vector. Ini last part untuk calculus, topik yang banyak markah jugalah. Okay. Dah ready semua orang? Boleh saya mula? Boleh. Okay, kita start in vectors 5.1, vectors in 3 dimension. Okay, ini LO. So, for your syllabus, saya rasa semua orang dah pernah belajar vector ni masa SPM kan? Korang dah tahu dah basic knowledge of vector. Sepatutnya lah, tapi tak tahu lah kod-kod dia hilang ingatan lah kan sebenarnya. Okay, so when it comes to vector, dia mesti ada dua elemen ni. Kalau dia tak ada dua elemen ni, dia tak jadi vector. So, vector kita mesti ada direction. And then kita mesti ada magnitude. Let's say kalau macam bahasa pasal ni, what is definition of vector? These two things lah. We have direction, we have magnitude. Okay. So, and for your syllabus, we memang focus on 3D. Ada paksi X, ada paksi Y, ada paksi Z. Dia memang 3D lah sentiasa. Very rare lah soalan awak nak keluar 2D dah. Ada I dengan J je. Okay. So, refer to the axis itself. If it's x-axis, kalau paksi X, kita akan fokus kepada elemen I. And then if it's y-axis, kita akan fokus kepada elemen J. And then last one, if it's z-axis, paksi Z, kita akan fokus kepada elemen K. Itu fix, dia tak akan berubah lah. I, J, K. Okay. Kalau dia ada sekadar satu titik je, kita letak satu titik kat situ, origin, dia tak jadi vector lagi. Itu baru point, koordinat biasa. So dia mesti ada direction daripada O pergi ke X. Itu baru jadi vector sebab dia mesti ada direction. Bila direction dah muncul, magnitude automatik akan muncul lah. Okay. So kita pergi seterusnya gambar kat situ dia just dijadikan je XZ plane, XY plane, YZ plane. Itu tak ada apa-apa lah. Awak fikir logik pun awak dah boleh nampak kat situ. Okay. So kena ingat elemennya when it comes to vector we have two element, mesti ada direction, mesti ada magnitude. Salah satu ni tak ada, tak jadilah benda tu vector. Okay. Saya punya internet lagging ke? Okay je? Okey je, Miss. Okay je? Okay. So kita masuk yang kedua, position vector of P. P ni bukan inilah contoh je, position vector of point P. Kalau dalam gambar tu awak nampak point P dia letak kat sini, koordinat P. 1, 2, 3. Maksudnya kita dah ada direction lah daripada origin pergi ke P. Sebab tu kita boleh panggil dia sebagai vector. Okay. So, this is how you write your vector. Kita ada 3 form. Form yang pertama, ditulis kat situ OP. O tu origin lah, daripada O pergi point P, ada arrow ke atas. Arrow tu menunjukkan this is a vector. So ia akan jadi I plus 2J plus 3K. Kenapa I, J, K? Sebab ikut tadi lah. Paksi X, paksi Y, paksi Z. Okay. I, J, K, saya rasa semua orang dah tahu mesti ada wave kat bawah tu. Kalau over I, J, K tak ada wave, benda tu bukan vector. Biasanya dia tak terima lah, dia akan jadi benda yang salah, konsep salah. Awak letak huruf biasa, dia anggap benda tu sebagai variable biasa, dia bukannya vector. Memang kita nak tulis vector. Okay. Second option, boleh juga macam dalam nota tu, this is pointed vector form.
Kalau pointed vector, maksudnya bracket tu, yang bracket mesti macam tu lah, pointed bracket. Dia tak boleh buat square bracket, dia bukan vector, ini bukan. Awak tak boleh buat round bracket, itu pun bukan vector. So the only bentuk yang kita terima untuk vector is pointed bracket macam tu. Dan lepas tu dalam tu tak payah buat IJK lah, tinggal 1, 2, 3. Kita dah faham. That is a vector. Itu cara kedua. Next kita proceed. Cara ketiga awak nak tulis. Yang ni biasanya yang saya favor lah. Saya selalu buat bentuk macam ni. Kenapa? Nanti dah nampak proses baru tahu kenapa saya suka yang ni. Okay. This is we call as column vector. Okay. So kalau column vector dia mesti ada column lah macam ni. Sama juga yang first tu I. Second would be J. And then your third row would be K. That one is fixed. Dia tak berubah macam tu. So kalau vektor tu kita boleh buat juga dalam bentuk kolom. Either way cara penulisan salah satu daripada 3 benda ni semua kita terima. Make sure awak buat bentuk yang betul, jangan ubah bentuk. Okay, sebab vektor selalu sangat student kena tolak markah sebab cara penulisan vektor yang salah. Okay, settle cara penulisan. Next kita proceed types of vector. Yang ni ada berbeza sikit dengan nota kuliah awak. Awak adjust lah mana yang perlu lah. Okay. Kita pergi yang paling basic dulu. Ini yang paling basic kalau setiap orang mesti tahu beza dua benda ni. Dia tak faham dua benda ni, vector dia laut dalam nama dia. Okay. So, first one we have position vector. Another one we have direction vector. Okay. Nama pun berbeza. Apa beza dua benda ni? Okay. So, if it's position vector, meaning a vector that starts at the origin. Senang cerita, daripada origin pergi ke satu point. Dia mesti mula daripada origin. Maksudnya kalau origin tu 0, 0, 0. Pergi ke mana-mana point. Point tu paksi X, paksi Y, paksi Z tadi lah. Apa-apa point kat situ. So, bila mula je daripada origin, we call this as position vector. Second type, we have direction vector. A vector that starts from a point to another point. Sebenarnya cerita point to point. Maksudnya daripada point A, B, C. Dia akan pergilah D, E, F contohnya. Satu point pergi ke point yang lain. Dia tak mula daripada origin lah senang cerita. Dia akan lalu origin tapi dia tak bermula daripada origin. Okay. Dua benda ni mesti tahu beza. Sebab dalam soalan selalu dia akan cakap a position vector, awak kena tahu, oh maksudnya benda tu start origin. Kalau dia cakap a direction vector, awak kena carilah direction vector tu apa. Okay. Saya recap balik, ini yang awak belajar masa sekolah dulu. Saya rasa semua orang patut ingat lagi lah. Let's say kita ada O, origin untuk O tu. And then kita ada point A, kita ada point B. So, if origin pergi A, arrow dia macam tu, baru dia jadi vector kan tadi. Mesti ada direction. So, itulah contoh position vector. Kita ada OA. Daripada origin pergi point. Itu position. Okay. Kita ada second juga example of position kat sini. O pergi point B. OB. Ini pun contoh position vector. Okay. Tapi kalau kita ada daripada A, nak pergi B. Point A, B. So, this akan jadi point pergi point. So, ini contoh untuk direction vector. Itu beza dia, position dengan direction. So, macam mana nak cari A, B? Ini awak belajar dulu. Dia akan jadi AO plus OB. Tapi dari gambar kita, kita tak ada AO. Kita sebenarnya ada OA. So, dia akan jadi negative of OA plus OB. Sebab tu simplify nanti jadilah OB minus OA. Ini basic step kan nak cari direction vector. So yang atas dua ni, kalau masa sekolah dulu belajar daripada situ, tak tunjuk pun tak apa. Maksudnya awak terus tahu je, kalau AB, OB tolak OA. Yang belakang tolak yang depan. Kalau saya bagi contoh lain, let's say lah DE. Maksudnya terus tahu OE tolak OD. Itu basic step nak cari direction vector. Semua orang kena ingatlah benda ni. Ni paling penting ni. Direction vector kalau awak hancurlah satu topik ni nanti. Okey ke? Boleh saya proceed? Boleh. Okey settle lah position dengan direction. Okey. Kita masuk yang seterusnya. Yang ketiga we have
zero vector. So what is zero vector? It's denoted by zero. Okay. Kalau dalam nota ataupun dalam soalan awak nampak benda tu bold, dia ada bold kat situ tebal tu, maksudnya dia vector lah tu. Tapi kalau awak menulis, awak takkanlah nak boldkan tulisan awak kan. Awak kena buat zero, ada ombak kat bawah lah, ada wave kat bawah. Itu zero vector. Saya tak percayalah awak ada nak tebal-tebalkan tulisan awak tu. So sentiasa buat ada wave kat bawah Okay, so dia tak ada direction, no specific direction kat situ. Okay, next part. Unit vector. Okay, so yang ni pun penting. When it comes to unit vector, magnitude dia mesti satu. Itu characteristic of unit vector. Kalau bukan satu magnitude tu, dia bukanlah unit vector kat situ. So ini kena ingat. So kalau orang tanya, apa karakter untuk unit vector? Magnitude must be 1. Okay, apa formula dia? Formula dia is vector A divided by magnitude of A. Ini macam mana nak cari? Nanti kita buat example. Okay, so notation for unit vector, fix kat sini kita ada A, lepas tu wave kat bawah tu menunjukkan the vector, and then kita ada cap kat atas. Kalau ada cap je awak tahu that is unit vector. Saya rasa yang ni awak dah pernah belajar kat subjek lain juga kan, so korang dah tahu dah sebenarnya. Saya recap je lah. Okay. And then after that kita ada lagi dua number 1, 2, 3, 4, nombor 5. Seterusnya kita ada perpendicular vector and then kita ada parallel vector. Okay, what is perpendicular vector? If vector A and B are perpendicular, hence the angle between A and B is 90 degree. Itu cerita A. Lepas tu kita ada lagi satu vektor B. Between those two vector, angle dia 90 degree, sudut tegak. Sekejap saya rasa lukisan saya lagi ni. Okay. So, bila macam mana kita nak prove is perpendicular to vector B, awak memang kena terus ada dalam kepala A dot B mesti sama. Tulisan saya dah start lagging lah saya rasa sebenarnya. Okay, dia dah keluar dah. Okay, so bila orang cakap je perpendicular, terus ingatlah dot product mesti samakan dengan kosong. Itu cara kita nak provekan benda tu perpendicular. Kalau soalan pun show vector are perpendicular, so cara dia dot product samakan dengan kosong. Okay, next kita ada parallel vector. If vector A and B are parallel, they are scalar multiple of one another. Apa dia nak masuk kat sini? Kalau parallel maksudnya dia selari. Kalau selari maksudnya dia dalam arah yang sama. Let's say kita ada vector A and vector B. Apa yang membezakan dua ni? Dia punya magnitude. Length dia je berbeza. So kat situ ditulislah vector A equal to lambda B. Lambda is basically scalar. Nak tunjukkan lah maksudnya kalau nak dapat vektor B tu darabkan dengan skala. So skala dapatlah vektor A. Contohnya macam tu lah. So kalau parallel, dia punya direction mesti sama. Panjang dia je berbeza. Okay, macam mana kita nak buktikan vektor tu parallel? Paling senang is kalau A parallel to B, maksudnya vektor A cross vektor B mesti dapat zero vektor. Dot dengan cross saya tak sure awak dah tahu ke tak, tapi nanti kita akan belajar apa beza dot product dengan cross product. Yang ni saya tulis lah. Yang ni nama dia dot product. Yang ni nama dia cross product. Proses dia berbeza kat situ. Nanti kita akan belajar dot macam mana, cross macam mana. So kena ingat, perpendicular dot sama dengan kosong, parallel cross yang sama dengan kosong. Okay. So kita masuk addition and scalar multiplication of a vector. Kita operation on vector lah. So operation matematik untuk vector yang kita boleh darabkan dengan skala. Itu sahaja. Kita tak ada darab vector. Maksudnya multiplication of vector itu tak berlaku. Kita ada skala multiplication je.
And then kita tak boleh bahagikan vektor tu. Itu pun tak pernah berlaku. Vektor bahagi vektor, itu tak ada. Vektor darab dengan vektor, itu pun tak ada. Yang ada tambah tolak dengan skala multiplication. Okay, so since it's a vector, hasil tambah kita tu kita kena ikut elemen lah. Contohnya ada dua vektor P plus Q, maksudnya elemen I tambah dengan elemen I sahaja. J akan tambah dengan J, K tambah dengan K. Itu yang dia nak tunjuk kat situ. Sama juga untuk proses yang tolak. Dia mesti sama taraf lah. I dengan I, J dengan J, K dengan K. Okay. So, untuk skala multiplication pula, let's say kat sini dia bagi lambda. Lambda is a skala, maksud skala kat sini ni constant apa-apa nombor. Tak kisah, pecahan pun boleh berlaku kat situ. So, kalau ada skala, skala tu darablah dengan semua elemen yang ada. Nanti kita buat example kejap lagi. Okay, and last one kita nak cari magnitude. So magnitude, notation dia fix kat situ mesti absolute value, ada vektor kat dalam tu. Modulus lah senang cerita. Itu fix symbol untuk magnitude. So dalam topik vektor nampak je ada modulus, maksudnya magnitude lah tu. Macam mana kita nak cari magnitude? Magnitude is basically elemen I tu awak square kan, plus elemen J also square, plus elemen K. Semua tiga-tiga elemen tu kita square, lepas tu kita tambahkan and then square root kan. So square root of A squared plus B squared plus C squared. Dapatlah magnitude. Okay, apa pula cerita magnitude ni? Saya sebut lagi tadi, magnitude. Semua orang tahu tak magnitude vektor tu apa? Magnitude ni apa sebenarnya? Nilai je. Ya. Macam Nilai force. apa? Resultant. Macam force. Kita tambah semua kan? Resultant. Tadi kita cerita tadi Shortest distance. vektor mesti ada. Let's say saya cerita tadi point A. Tadi kita mesti ada direction, kita mesti ada magnitude. Vektor mesti ada dua benda. Direction awak tahu dah, arah. Magnitude ni apa sebenarnya? Daripada A nak pergi B. Apa tu sebenarnya? Panjang dia. Panjang dia. Jarak dia. Yes, good. Length ataupun jarak. So kalau orang sebut magnitude tu bahasa bombastik dia lah. Bahasa pasar dia, jarak vektor dia daripada satu point pergi point. Panjang vektor tu berapa sebenarnya? That is basically magnitude. Okay. So, lepas ni, kalau dalam kelas saya tanya magnitude dah apa, siapa tak dapat jawab, saya ketuk kepala dia. Saya dah boleh masuk kelas. Senang saya nak ketuk-ketuk awak. Okay. Kita jawab example. Tadi tengah bosan kita cerita pasal formula je. Kita terus proceed example. So example 1. Kita ada vector P equal to 3i plus 5j plus k and then vector Q 2i plus 4j plus 9k expressed in term of I, j and k. So kat situ, lagi sekali kalau awak perasan tulisan yang vektor-vektor tu semua dia boldkan. Kalau nampak ada bold-bold tu dalam soalan, itu vektor lah tu senang cerita. Okey, kita jawab satu-satu. Kita start dengan A. Dulu we have vector P plus vector Q. So kalau awak punya penulisan biasa, impossible. Lagi sekali saya tak percaya awak akan boldkan. So maksudnya buatlah ombak jadi ke bawah 3, 5, 1 plus with vector Q pula we have 2, 4, 9. Lepas tu sebab kita punya proses mesti sama taraf kan tambah, sebab tu kita susun ke bawah so that awak tambah ke tepi je. So that kita taklah salah tambah nanti. So 3 tambah 2, so awak akan dapat 5 plus 4 dapat 9. And then last one, 1 plus 9 awak akan dapat 10. Dah cukup. Tapi tadi soalan dia nak dalam elemen I, J, K. So convert balik lah. Dia dapat 5i plus 9j plus 10k. Ini saya punya cara penulisan lah. Kalau awak nak buat daripada awal tu salin I, J, K tu, boleh je. Tak salah. Saya malas nak buat I, J, K ada wave banyak-banyak kali. So satu tertinggal biasanya kalau dia perasan tertinggal dia akan start tolak markah. Itu yang kita tak nak lah. Kita tak nak kena tolak markah. Okay. Kalau nak buat bentuk pointed pun boleh juga, tapi selalu student nanti dia confuse siapa nak tambah dengan siapa. Selalu ada careless kat situ. So to avoid any careless mistake, saya selalu buat dalam bentuk kolom lah. Kita tahu kita akan darab ke tepi. So dia tak salah tambah kat situ.
Okay, kita pergi B P minus Q. So the same process, we have 3, 5, 1 minus with Q D2, 4, 9. So tolakkan je ke tepi sama juga. So kita akan dapat 1, 1, negative 8. So tukar balik dalam IJK dapatlah I plus J minus 8K. Dia sesimpel itu sahaja sebenarnya. Okey ke? Boleh proceed? Boleh. Okey. Boleh. Boleh. Okay. Okay, next one. C, we have to find 2P plus 3Q. So, sama je lah macam tadi. Kalau 2 ni, ini skala. Duduk je dalam kat luar bracket tu. So, 2 akan darab dengan semua vector P. So, we have 3, 5, 1. And then 3 will times with every single element in vector Q. So, we have 2, 4, 9 just now. So, nak kira terus boleh. Kalau rasa tak nak careless tu, kembangkanlah dulu. So, kalau 2 darab vector P akan dapat 6, 10, 2. Ingat skala mesti darab satu-satu. So 3 times with vector Q we have 6, 12 and 27. So finally add those two up, we're gonna get 12, 22, 29. Tukar balik jadi IJK. Kalau soalan tak minta, awak tinggal jawapan macam ni pun dah betul lah, tak salah. Cuma tadi soalan dia minta express in term of IJK. So saya kena express lah. 12I plus 22J plus 29K. Okay, last part. We have to find magnitude. Nampak ni, modulus awak dah terus tahu. Ini sebenarnya magnitude of vector 2P plus 3Q. So means it's the magnitude from answer in part C. Jawapan kepada part C. Kalau part C tadi mengarut, jawapan part D pun jadi mengarut lah. Okay, so magnitude ni formula fix tadi kan. Square root of element I tu kita kena square kan. So we have 12 squared plus with element J pun square kan. So 22 squared. And then last one element K pun awak square kan. Tolong tekan calculator dapat berapa. Set tu tak payah tekan. Kita ambil exact value. 1469. 1469. Ini biasanya lah kalau magnitude orang akan bagi exact value lah. So kalau set tu tak boleh kecilkan, tinggalkan je dalam bentuk set. Jangan ambil perpuluhan. Settle example 1. Okay. Next kita pergi. Kalau dalam nota awak perasan dia ada example, ada exercise. Exercise tu you have to do on your own lah. Saya hanya akan discuss example je. Example 1 awak faham, exercise 1 awak boleh try buat sendiri. Kita pergi example 2. Okay, so the position vector of P, nampak ni, dia guna ayat macam tu. Position vector of P sendiri dah boleh translate, maksudnya ini akan jadi OP. Itu guna yang faham tadi position vector. And then position vector of Q, so yang belakang ni I plus J plus 2K, this one would be OQ. Awak sendiri kena interpret benda tu respectively. Okay, so we have to find PQ. And then magnitude of PQ. Hence, find a vector of magnitude 12 unit in the direction of PQ. So soalan ni ada 3 benda. First, kita kena cari dulu direction PQ. Kenapa saya tahu direction? Sebab dia daripada point pergi point. And then, kita kena cari magnitude dia. And then baru kita jawab soalan hence lah. Kita pergi satu-satu. Okay, so PQ. Ingat tadi konsep nak cari PQ, huruf belakang tolak huruf depan. Orang belakang yang tolak orang depan. So kita akan dapat OQ minus OP. So what is OQ? Yang ada dalam soalan tadi lah, dia dah bagi position of Q. We have 1, 1, 2 minus with position of P. So ingat kat situ I dengan K je ada, careful. So we will get 3, 0, negative 5. Okey, lepas tu tolak 1 tambah ni.
Okey, dah keluar dah jawapan. Ataupun ada. Okey. So kita dah dapat dah vektor PQ. So ingat orang belakang tolak orang depan. Tak ada PQ tu P tambah Q. Tu ramai sangat buat. Nak cari PQ dia buat P tambah Q. Dapatlah jawapan mengarut kat situ. Ataupun dia pergi buat PQ tu P darab Q. Pun dapat jawapan mengarut kat situ. Okay, so ingat huruf belakang tolak huruf depan. Okay, next kita nak cari magnitude. Magnitude is square root of I squared, J squared, K squared. So we have negative 2 squared plus 1 squared plus 7 squared. Dapatlah square root of 54. Betul. Kenapa dia lambat? Sedihnya apa masalah internet hari ni? Ayo. Okay, dah keluar dah. So kita dah dapat dah magnitude kat situ, square root of 54. Settle lah. Part pertama tadi dia suruh cari PQ. Lepas tu part kedua kita nak kena cari magnitude PQ. Okay, next kita nak jawab soalan hence pula. Hence, mesti bergantung kepada jawapan kita ni tadi. Find a vector. Maksudnya sekarang dia suruh cari satu lagi vector yang lain. Okay, kita tak tahu vector tu apa. Vector tu magnitude dia mesti 12 unit. Maksudnya panjang dia mesti 12 unit je. Sekarang tadi PQ yang kita dapat panjang dia ni kan. Sekarang dia tak nak panjang tu 54. Dia kata panjang vector tu mesti 12 unit je. In the direction of PQ. Maksudnya vector tu mesti parallel dengan vector PQ. Okay, kalau dari segi gambar saya kata okay, sekarang ni kita ada vector PQ ni tadi. P pergi Q. Panjang dia set 54. Okay. Sekarang ni dia suruh kita cari lagi satu vektor yang panjang dia 12. Cari vektor tu apa? Daripada vektor PQ ni, tadi yang panjang set 54 ni, kita jadi satu. Macam mana nak cari magnitude tu satu? Tadi awal-awal saya dah ada cerita dah. Alamak, sekejap Sekejap. Ada solution sebenarnya. Alamak. Okay. So sambung balik tadi. First step kita nak tukar dulu, jadikan vektor tu panjang dia satu je. Macam mana nak jadikan panjang tu satu? The only vektor yang ada panjang dia satu. Tadi awal-awal saya ada cerita. Unit vector. Vector. Yes, good. Kat bahagian unit vector je, panjang dia akan jadi satu. So macam mana nak cari unit vector? Unit vector is basically, kalau tadi kita ada PQ kan, PQ cap akan sama dengan vector PQ divided by magnitude of PQ. Okay, so kita carilah apa unit vector PQ tadi. Kita dah ada IJK. PQ, bahagikan je dengan magnitude. So, kalau bahagi, kita tak boleh tulis bahagi tau. Kita jadikan dia skala multiplication So, 1 over set 54 times 1 dividkan satu-satu. Ni tekan kalkulator je lah. Tolong tekan kalkulator dapat berapa? Sebab kita tak nak ada set kat bawah. Itu bentuk improper. Kita nak set ada kat atas. Yang pertama dapat berapa Negatif 2 bahagi set 54. Negative set 6 over 9. Negatif set 6 over 9. Okay, yang kedua? Set 6 over 18. Set 6 over 18 and then last one?
7 darab set 6/18. Okay, good. So kita dah dapat 3 ni. Kalau awak nak double check, awak boleh lah magnitude yang balik 3 benda ni, awak akan dapat magnitude dia nanti 1. Okay. So, tapi soalan kita ni, dia tak nak magnitude 1, kita nak magnitude 12. So apa kita kena buat dengan vektor yang kita dah dapat ni? Soalan dia nak 12. magnitude tu 12. Yes, good. Kita sekarang ada magnitude tu 1. So kalau kita nak magnitude 12, kita kenalah darab 12. So finally, jawapan kita, vektor yang kita cari is actually 12 darabkan dengan unit vektor PQ tadi. So 12 akan darab dengan satu-satu vektor yang kita ada ni. Jawapan dia memang tak cantik lah. Okay. Lepas tu kembangkanlah satu-satu. 12 darabkan dengan negative set 6/9 kat situ. Boleh kecilkan, tak boleh. So kita akan dapat negative 4 set 6/3. Saya buatlah zat CJ. And then yang ketiga pun awak darabkan, so akan dapat 14 set 6/3K. Siaplah. So kalau nak double check, awak magnitude kan lah lagi benda ni lagi sekali, awak akan dapat lah magnitude dia sebenarnya 12 nanti. Itu yang soalan tu suruh cari. Kejap, skrin tak bergerak lah pula. Ayuh. Apa masalah ni? Sekejap Apalah masalah internet kat office ni hari ni. Okay, kita sambung. Second part, dot product ataupun skala produk. So kalau dot tu lah yang tadi kita buat simbol ada satu titik hitam tu. Itu dot product. Kenapa nama dia skala? Bila kita dotkan vektor tu, kita darabkan dua vektor tu, kita akan dapat jawapan dalam bentuk skala. Jawapan kita dah jadi constant. Okay. Ini cara kita nak buat skala produk. Okay. So kalau kita ada dua vektor, vektor P and then vektor Q, ini cara yang pertama. Okay. P dot Q sama macam tadi, itu dia akan jadi A darabkan dengan C, elemen I darabkan dengan elemen I. Lepas tu tambahkan dengan elemen J, darab dengan elemen J, tambahkan elemen K, darabkan dengan elemen K. So siaplah dot produk awak tu. So bila awak tambahkan 3 constant, nanti jawapan pun dapatlah skala. Sebab tu bila dot produk, ini dot awak tu, orang panggil sebagai skala produk. Bila dot dapat jawapan nombor. Okay. Itu formula yang pertama. Formula yang kedua dia melibatkan angle kat situ. So P dot Q equal to magnitude P, magnitude Q, cos theta. So theta ni angle between two vector lah. Kalau kita tak ada maklumat pasal angle, kita tak boleh lah guna formula ni, kita kena guna formula yang P dot Q yang first ni. So kita ada dua formula untuk dot. Tengok kesesuaian soalan. Okay, so P and Q are perpendicular dan P dot Q equal to 0. Ini yang saya cerita awal-awal kan. Kalau dia perpendicular, dot akan sama dengan kosong. Kenapa? Sebab bila perpendicular, angle kita akan jadi 90. So kalau dia 90, kat dalam formula angle ni dia akan jadi cos 90. Cos 90 is basically
0. So 0 times dengan everything, semua akan jadi kosong lah. Sebab tu kalau P dot Q sama dengan kosong, maksudnya benda tu perpendicular lah. Itu cara kita nak buktikan kenapa P dot Q kosong tu perpendicular. Sebab angle kat belakang ni 90 degree. Cos 90 akan jadi kosong. Okay. Kita terus jawab example. We have vector M and then we have vector N and we have vector P. So evaluate first M dot N minus P. So kita masukkan dia satu-satu. Ikut cara tadi, saya lagi suka kalau kita pakai bentuk kolom vektor So kita ganti dia satu-satu. M, kolom yang pertama, so 7, 4, negative 3. Dot with, dotkan dengan, dia nak kat situ N minus P. So vector N minus with vector P. 1, negative 9, 10. Lepas tu kita settlekan je lah satu-satu sebabkan kat situ ada bracket. So kena settlekan yang dalam bracket dululah. N minus P tu awak kena settlekan dulu. So N minus P kita akan dapat negative 7, 6, negative 6. And then kita dotkan dua benda ni. Ingat darab, so dot maksudnya darab dengan sebelah je. So 7 darabkan dengan negative 7. So negative 49 plus, sebab dia dot So 4 darabkan dengan 6. So kita akan dapat 24 plus. And then last one we have negative 3 times negative 6. You gonna get 18 kat situ. Lepas tu total upkan lah. Negative 49 tambahlah 24 tambahlah 18 akan dapat negative 7. Itu cara kita buat dot. So vektor dah hilang. Kat sini tak adalah IJK, dah tak ada dah kolom. Bila kita dot je, kolom vektor, perasan kat sini, kolom vektor hilang. Maksudnya lepas dot, vektor habis Kalau lepas dot ada lagi vektor, something wrong lah tu. Awak dah buat benda mengarut. Okay, kita proceed seterusnya. B. Now we have M minus N dot with M plus N. Okay, benda yang sama lah. Awak masukkan je satu-satu. M tadi 7, 4, negative 3 minus with N. So negative 6, negative 3, 4. And then we have to dot with M plus N. Okay, lepas tu buat benda yang sama, tolakkanlah yang depan tu. Yang belakang awak kena tambahkan je. 1, 1, 1. Okay, now kita nak dotkan dua vektor ni. Apa masalah benda ni? Okay, ingat macam tadi darab sebelah, lepas tu tambahkan. So we have 13 plus 7. 7. Dapatlah jawapan kita 30. Itu sahaja cara kita nak buat dot lah. Dia sesimpel itu je. So jangan tulis jalan kerja yang mengarut, jangan buat cara penulisan yang salah. Biasanya jawapan awak betul tapi cara penulisan salah pun nanti dia akan aduh. Okay, dah keluar dah. So final answer 13. Okay, kita proceed next example. Example 4. Boleh saya proceed? Yes, madam. Yes, miss. Boleh. Boleh. Okay. So, show that P and Q are perpendicular to each other. Oh, wait. Show that vector P and Q perpendicular to each other. So, situation dia tadilah. Kita ada vector P. Kita ada vector Q. Kita nak buktikan benda 90 degree. So, cara paling senang yang kita ada highlight tadi. So, P dot Q
jawapan kita mesti dapat kosong. Kalau awak dapat kosong, confirm dia perpendicular. Kalau tak dapat kosong, dia bukan perpendicular. Tapi sekarang kena show, maksudnya kita mesti dapatkan kosong. So, tunjuk je lah. Kalau awak terus mulakan dot produk, orang dah faham dah, maksudnya awak faham lah tu. Awak nak buat dot. Macam biasa kalau show, kita nak tunjuk dapat jawapan kosong. Bukannya kita dah tahu mula-mula jawapan dia kosong, lepas tu kita nak buat kosong sama dengan kosong. Itu tak boleh. Okay. So sekarang ni kita darabkan je, kita dapat negative 6 plus 36 minus 30. Dapatlah 0. So show. Sebab soalan show buatlah conclusion. So P and Q are perpendicular to each other. Okay, so ingat kalau soalan show, soalan proof mesti satu arah je. Yang saya tak bagi tadi, saya kata kosong sama kosong tu mula-mula awak dah buat dulu. P dot Q sama dengan kosong. Atau awak masukkan vektor P, vektor Q sama dengan kosong. Atau awak kira kat sini awak buat kosong sama dengan kosong. Ni. Saya jumpa jalan kerja macam ni dalam tutor, saya ketuk-ketuk kepala tu. Ini tak boleh. Kita tak boleh nak buktikan kosong sama dengan kosong. Awak nak buat apa kat situ kan? Nampak sangat tak pandai kat situ. So jangan buat kerja mengarut macam ni. Saya siap kotakkan lagi. Dia pangkal besar-besar lagi. Okay, jangan buat kerja mengarut macam tu Kalau soalan bukti, satu arah je. Okay, kita proceed B. Boleh? Boleh proceed? Boleh. Okay. So, next one. Given vector A and B, dia dah bagi. Find T. T tu kalau perasan skala kat dalam tu. If A is perpendicular to B. Okay. Ini dia yang dah tetapkan sekarang syarat dia. Tadi kita kena bukti. Sekarang kita tak kena buktikan. Dia kata dah confirm dah. A is perpendicular to B. Maksudnya kita dah tahu awal-awal dah. A dot B equal to 0. Okay. Yang ni boleh daripada mula kita terus samakan dia dengan kosong. Sebab situasi dia tak sama So saya terus buat vektor A 5 T negative 3 dot with vektor B kita 1 minus T 3 negative 4. Kita dah boleh awal-awal terus samakan dengan kosong. Sebab di dalam soalan dia cakap ini confirm perpendicular. Okay. Lepas tu kita nak cari T. Awak dotkan je lah macam biasa. So we gonna get 5 1 minus T plus with 3T plus with 12 equal to 0. Lepas tu kembangkanlah. And then simplify, cari T. Kira T dapat berapa tu? Negatif 17/2. 17/2. 17/2 ke negatif 17/2? Negatif. Negatif. Saya dapat positif ni. Positif. Mana ni? 17/2. 17/2 careful lah awak. Soalan trap. Pilih sign tu hati-hati. Jangan tu salah simbol, jangan salah pindah. Okay. So final answer your T will be 17/2. Okay. Kita proceed next. Properties of scalar product. Okay. Properties ni kita pakai kat tempat yang bila soalan tu dalam vektor tu dia bagi huruf je. Vektor A, vektor B. IJK tu dia tak ada. Macam tadi IJK ada. So, kita darab-darabkan je nombor tu. Ada juga soalan IJK tu tak ada. So kita nak simplify soalan, kita kena tahu properties. Okay. So put A squared. Jadi sekali kat sini ada bol-bol maksudnya dia vektor kat situ. So bila dotkan dua benda, magnitude akan muncul. Dia tak boleh kita buat vektor A squared. Yang ni salah. Dia mesti ada magnitude kat situ. Okay, properties number 2, A dot B is basically equal to B dot A. Sebab kita tadi dot tu darab je kan. Awak darab siapa dulu, siapa depan, siapa belakang, end up akan dapat jawapan yang sama. Okay. Untuk dot, kita boleh buka juga bracket macam biasa. So dia akan jadi A dot B plus A dot C. Dengan syarat, dot tu is still there. Because this is a vector. Dot tak boleh hilang. Maksud saya awak tak boleh lah buat A, B,
plus AC. Simbol dot tu tak ada. Ni salah. Ataupun awak nak main share wave tu. AB ada satu wave je kat belakang. Plus AC ada satu wave je. Ini pun tak boleh. Cara penulisan yang salah. Dia tak akan terima lah. Okay. Next we have M A dot D. In M represent your skala lah. So M skala tu. After that kita ada 0.A akan dapat 0 sebab 0. Dah harap dah dengan apa-apa vektor 0 is a skala. Confirm dapat jawapan kosong. Ingat 0 skala. Dia bukan dapat vektor dah. Okay. And then yang bawah ni A.P parallel. A.P. Okay. Kita ada apa? A dot B equal to 0 if it's perpendicular. Cerita kita tadi lah. Okay, and then last one, kalau elemen yang sama, kita darab akan dapat 1. Maksudnya I darab I dapat 1. J darab J dapat 1. K dot K pun akan dapat 1. Kalau di elemen yang berbeza, dia akan dapat kosong. I dot J, J dot K, K dot J. Semua tu akan dapat kosong. Okay. Kita proceed terus example 5. Simplify. Ini yang maksud saya tadi. Dia tak ada I, J, K. Tak ada apa-apa yang kita nak dotkan kat situ. So kita kena ingat properties baru boleh jawab soalan. Okay. So we have vector A minus dot vector B dot with vector A plus dot vector B. So macam mana kita nak darabkan benda ni? Kita kembangkan je macam biasa sebab dia ada dot. So A So, Misled. hello? Network. Misled. dengar tak suara saya? Dengar. Dengar Dengar. Oh, Alah, sorry lah. Tiba-tiba saya yang kena tendang keluar. Aduh, Tak apa. internet kat internet kat office ni sangatlah tak membantu betul lah. Aduh. Okey. Terbantu dah cerita lagi. Tadi kita saya sampai mana? Lepas tu saya dah kena tendang keluar dah. Dia tengah cerita apa tadi? baru nak kembangkan. Nak kembangkan Okey. Sampai first row ni lah tadi. Ke dah memang ada second row ni? Ke masa Belum. saya explain second Belum pun row?
First row pun mula ada. Oh, awal-awal saya dah kena tendang kan ni. Sekejap lah, saya patah balik. Oh. Okay, so first kembangkan macam biasa. Macam awak kembang bracket cuma dot tak boleh hilang. So kita akan buat A dengan A, so dia akan jadi A dot A. Lepas tu kembangkan yang belakang pula. So plus A dot B. And then kita pergi pula yang B second kat situ. So dia jadi minus B dot A. And then last one kat situ dia jadi minus B dot B. So kalau pasang kat situ, every single thing saya kembang ikut syarat biasa tapi dot tak boleh hilang. Okay, after that kita kena simplify pakai properties. So A dot A, benda yang sama bila kita dot, magnitude mesti muncul. So dapatlah magnitude A dot situ. A dot B minus B dot A. A dot B tak boleh gerak. B dot A dengan A dot B, properties number 2 tadi, benda yang sama. So saya boleh terbalikkan dia. And then last one, B dot B, dia akan jadi magnitude B squared. So A dot B tolaklah dengan A dot B, benda yang sama, dia dah jadi base kosong. So finally kita akan dapatlah magnitude A squared minus magnitude B squared. Okay. Okay. Dah saya pergi last one, example 5 part B. Ini pun sama, kita ada dot, so kita boleh kembangkan macam biasa dengan syarat dot tak boleh hilang. So dia ada kat sini first A dengan C, so kita dapat A dot C. After that kita dapat plus B dot C. And then minus A dot B. Minus C dot B. Okay. So ikut syarat tadi kita dah tahu BC, CB tu kita boleh tukar position. So yang depan ni saya tak boleh simplify dah, saya saling semula je. And then yang belakang ni C dot B, B dot C benda yang sama. So kita dah boleh terbalikkan dia. So dia jadi minus B dot C. And then kita dah boleh cancel out. Kalau awak tak rearrange macam saya tulis ni, awak terus boleh nampak benda tu kat awal-awal, kat baris pertama pun awak dah nak potong. Boleh je, tak salah pun. As long as awak nampak lah benda tu. Okay, so finally jawapan kita jadi A dot C minus A dot B. Okay, boleh juga kita nak factorize sebab dia common kat sini ada vector A kan. So kita factorize keluar A. And then yang tinggal will be C minus B. Dot tak boleh hilang. So dot kena ada lah kat situ. Itu cara kita nak simplify. Okay. So saya stop sampai sini dulu. Example 5. Tomorrow kita sambung lagi seterusnya lah. Minta maaf, internet bermasalah. Saya cuba cari cara lain untuk esok. Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada Miss. Miss. Ya. Ini yang masa topik first tu, yang depan tolak belakang tu kan. Itulah PQ sama dengan OQ tolak OP. Sama ke dengan PQ sama dengan O tambah OQ? Yang ni yang masa form 5 kita orang guna. PQ sama dengan O tambah OQ. Kalau PO O tambah OQ. PO tambah OQ. Okay, inilah yang saya ceritakan tadi. Kat slide pertama ni tadi. Sekejap saya patah balik. Ini yang cerita tadi kan. Kalau nak dapat AB, AO tambah OB. Kan? Itulah yang awak nak cakap kan? PO tambah OQ. Okay. Tapi kita tak ada AO. Kita ada OA je. So, dia akan jadi negatif OA. So, jadilah. Lepas tu kita simplify dapatlah. Negatif OA tambah OB maksudnya OB tolak OA lah. Kena buat macam tu lah. Dia sentiasa macam tu sebenarnya. So, nak cara pendek ingat belakang tolak depan je lah. Yang dua pertama saya tulis ni AO tambah OB. Lepas tu kita tukar dia jadi negatif OA tambah OB. Yang tu tak tulis pun tak apa. Okay, kita terus je huruf belakang tolak huruf depan. Konsep dia datang daripada situ lah sebenarnya. Okay, kita tak boleh terus
Saya ingatkan macam tu, kita tak boleh AO tambah OB. Saya takut nanti AO ni awak tak tukar jadi negatif. So nanti awak terus je buat A tambah B. Jadi salah lah. Okey Rizal. Okey Miss. Okey. Ada orang lain nak tanya soalan? Tak ada. Orang lain okey je. Okey. Kalau okey, kita stop kat sini. Kita jumpa lagi esok. Thank you. Thank you.